Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami bertiga akan mengintegrasikan elemen fonetik dan fonologi yang terdapat dalam puisi tradisional yang telah kami pilih, iaitu syair, gurindam dan juga seloka. Jadi sebelum bergerak dengan lebih mendalam untuk membedah puisi tersebut, saya akan memberikan beberapa contoh elemen yang ada dalam fonetik dan fonologi yang akan kami analisis. Iaitu yang pertama, diftong. Diftong bermaksud dua huruf vokal yang disebut dalam satu perkataan. Dua huruf vokal iaitu antara A, E, I, O dan U akan berada bersebelahan dengan huruf vokal tersebut dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Contoh diftong yang akan kami analisis ialah seperti au, I dan juga oi. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu konsonan rangkap. Konsonan rangkap adalah konsonan berurutan dalam sebuah kata tanpa ada perkataan vokal di antaranya. Contohnya seperti perkataan NG dan juga NY. Elemen yang ketiga yang akan kami analisis dan keluarkan dalam puisi kami iaitu kata pinjaman. Kata pinjaman adalah kata yang dipinjam dari satu bahasa lalu diterapkan dalam bahasa yang lain. Dan elemen yang terakhir yang akan kami keluarkan dalam puisi tersebut iaitu vokal berganding. Iaitu vokal berganding terjadi apabila dua huruf vokal berada bersebelahan dalam satu perkataan namun disebut secara berasingan. Kain sutera di angin beralun, di dalam istana, di hati menjadi. Asmida Ramdan indah menawan, nama disanjung, budi terpuji. Bunga mawar merah berkelopak, indah mekar di taman syair. Dengan nada dan irama unik, persembahan bermula, hati terinspir. Baiklah, jadi syair adalah sejenis puisi berlagu yang berasal dari Parsi dan dibawa ke Nusantara seiring dengan kedatangan Islam. Serta syair ini telah diubah suai mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik. Ada juga yang mentakrifkan syair sebagai puisi Melayu lama yang telah sedia wujud namun telah ditukar namanya menjadi syair. Jadi syair ini disampaikan mengikut rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair juga tidak mempunyai pemilik atau penulis yang khusus. Keluarkah surat rencana ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah daif beserta, tambahan badan miskin dan nista. Beribu ampun kiranya Tuan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masyhul gundah gulana, terperilah madah patik nintuan. Dituliskan sahifah supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dawat dan kertas tempat berkata. Pada rangkap pertama, baris pertama iaitu pada lirik syair bermula warkah surat rencana, saya telah memfokuskan perkataan mula dengan saya menggunakan warna berbeza pada perkataan tersebut berbanding dengan perkataan lain kerana terdapat elemen fonetik dan fonologi pada perkataan mula iaitu merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit yang telah dibaca sebagai mula.
Yang kedua, pada baris kedua dan masih lagi pada rangkap pertama, dengan lirik ikatan fakir yang sangat hina, saya telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan fakir dan perkataan hina. Jadi fakir merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab yang dibaca sebagai fakir, namun juga dikategorikan sebagai konsonan pinjaman kerana saya mendapati terdapat huruf F yang merupakan konsonan pinjaman dalam perkataan fakir. Seterusnya, perkataan hina pula merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit yang dibaca sebagai hina. Dalam baris ketiga pula, dengan lirik syair, sajak dan nazam banyak tak kena, saya telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan nazam dan juga perkataan banyak. Yang mana perkataan nazam dikategorikan sebagai konsonan pinjaman, di mana perkataan nazam merupakan konsonan pinjaman kerana terdapat huruf Z dalam perkataan tersebut. Seterusnya, pada perkataan banyak, saya telah mengkategorikannya sebagai konsonan rangkap kerana terdapat huruf NY di dalam perkataan banyak. Dan pada rangkap pertama baris terakhir, dengan lirik lagu daripada pendapat kurang sempurna, saya telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan kurang yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdapat huruf NG di dalamnya, dan perkataan sempurna pada baris ini merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit yang dibaca sebagai sempurna. Pada rangkap kedua, baris pertama pula, dengan lirik gerangan sungguh amatlah leta, saya juga telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan gerangan dan juga perkataan sungguh. Perkataan gerangan telah dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana juga terdapat huruf NG di dalam perkataan tersebut. Begitu juga dengan perkataan sungguh yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap juga. Pada rangkap kedua baris kedua pula, dengan lirik perinya akal gelap gelita, saya telah mengeluarkan satu perkataan, iaitu perinya yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap bagi huruf NY yang terdapat dalam perkataan perinya. Masih lagi dalam rangkap yang kedua, pada baris yang ketiga, dengan lirik hemat pun rendah daif beserta, saya telah mengeluarkan perkataan daif dan dikategorikan sebagai diftong, iaitu diftong AI yang terdapat dalam perkataan daif. Saya juga meletakkan perkataan daif mengikut kategori konsonan pinjaman kerana terdapat huruf F dalam perkataannya. Dan pada baris yang terakhir rangkap kedua, dengan lirik tambahan badan miskin dan nista, saya mengeluarkan perkataan miskin yang merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab yang dibaca sebagai miskin. Pada rangkap yang ketiga, baris pertama, dengan lirik beribu ampun kiranya Tuan, saya telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu yang pertama perkataan kiranya dan yang kedua perkataan Tuan. Bagi perkataan kiranya, saya telah mengkategorikannya sebagai konsonan rangkap kerana terdapat unsur NY di dalam perkataan kiranya. Dan pada perkataan Tuan pula telah dikategorikan sebagai vokal berganding kerana terdapat huruf vokal, iaitu huruf UA yang berada bersebelahan di dalam perkataannya. Pada baris yang kedua rangkap ketiga pula, dengan lirik atasnya hulu fakir nistawan, saya telah mengeluarkan dua perkataan juga, iaitu atasnya dan juga fakir, yang merupakan konsonan rangkap dengan unsur NY dalam perkataan atasnya, dan perkataan fakir yang merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab yang dibaca sebagai fakir. Fakir juga di sini telah saya kategorikan sebagai konsonan pinjaman kerana terdapat huruf F di dalam perkataannya. Seterusnya, bagi lirik daripada masyhul gundah gulana, saya telah mengeluarkan perkataan masyhul di mana dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdapat unsur SY dalam ejaan perkataan masyhul. Pada lirik dituliskan sahifah supaya nyata, saya telah mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan sahifah
yang merupakan konsonan pinjaman kerana terdapat unsur F di dalam perkataan sahifah, dan perkataan nyata dikategorikan dalam konsonan rangkap kerana terdapat unsur NY dalam perkataan nyata. Bagi rangkap yang terakhir, iaitu pada lirik barang yang gairah di dalam cinta, saya mengeluarkan dua perkataan, iaitu perkataan barang yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana terdapat unsur NG di dalam perkataannya, dan perkataan gairah yang merupakan satu kata pinjaman daripada bahasa Arab yang dibaca sebagai gairah, dan ia juga merupakan kategori diftong kerana terdapat huruf AI di dalam ejaan perkataan gairah, dan juga merupakan konsonan rangkap dengan unsur GH yang terdapat di dalam perkataan gairah tersebut. Pada rangkap yang keempat, baris yang kedua, bagi lirik terfikir-fikir bukan menderita, saya mengeluarkan perkataan fikir yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab yang dibaca sebagai fikir. Dan pada baris yang terakhir, dengan lirik dakwat dan kertas tempat berkata, saya mengeluarkan perkataan kertas yang juga merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Harum mawar tumbuh di taman, harum semerbak di tepi jalan. Kenalkan diri, nama di Pertuan, Anis Sufiah, penuh keindahan. Mawar merah harum baunya, di taman indah, mata terpana. Persembahan saya, Gurindam namanya, penghibur hati buat semua. Apa itu gurindam? Gurindam ialah sejenis puisi Melayu lama yang berbentuk terikat ataupun dikenali sebagai bentuknya bebas, di mana setiap rangkap gurindam ini terdiri daripada dua baris yang mempunyai makna yang jelas. Gurindam 12, perkara 7. Irama Dodoi. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila orang banyak tidur, sia-sialah sahaja umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Sekian, terima kasih. Puisi. Baiklah, seterusnya bagi subjek BMMB 3183, saya akan mengintegrasikan elemen fonetik dan fonologi yang terdapat dalam gurindam yang telah saya dendangkan. Baiklah, setiap baris gurindam telah saya asingkan dan letakkannya di dalam satu jadual. Jika kita lihat pada bilangan yang pertama, iaitu liriknya yang berbunyi apabila banyak berkata-kata, di mana penyebutan dan penyukuan dia ialah banyak.
Dan NY di situ saya telah warnakan sebagai warna hijau yang menandakan ialah konsonan rangkap. Baiklah, di kedua, tiada apa-apa elemen fonetik dan fonologi. Seterusnya yang ketiga, liriknya yang berbunyi banyak juga dan NY itu sebagai konsonan rangkap. Seterusnya yang keempat ialah liriknya yang berbunyi itulah tanda hampirkan duka, di mana duka ini merujuk kepada kata pinjaman Sanskrit yang asalnya disebut sebagai duka. Baiklah, seterusnya lirik yang seterusnya ialah apabila kita kurang siasat. Kurang dan siasat telah saya warnakan, di mana kurang NG sebagai konsonan rangkap dan seterusnya siasat IA sebagai vokal berganding. Lirik yang seterusnya pula ialah itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Saya telah warnakan perkataan pekerjaan itu kerana terdapat vokal berganding, iaitu AA. Elemen fonetiknya ialah vokal berganding. Seterusnya lirik yang ke-7 dan 8 tiada apa-apa elemen fonetik dan fonologi yang telah saya jumpa. Lirik yang ke-9, apabila banyak mencela orang. Seperti tadi juga, NY sebagai konsonan rangkap dan NG sebagai konsonan rangkap dalam perkataan orang dan banyak. Seterusnya, itulah tanda dirinya kurang. Sama juga, elemen fonetik dan fonologinya ialah konsonan rangkap, iaitu NY dan juga NG. Seterusnya, apabila orang yang banyak tidur. Orang yang banyak tidur, di mana NG sebagai konsonan rangkap dan juga NY juga konsonan rangkap. Seterusnya, perkataan sia-sia. Sia-sia ni kita boleh asingkan dia kepada dua suku kata, iaitu sia. Jadi, saya telah mengenal pasti terdapat vokal berganding dalam perkataan sia ini, iaitu IA. Seterusnya, perkataan mendengar dan khabar. Baiklah, perkataan mendengar ini, NG itu adalah konsonan rangkap. Seterusnya, bagi perkataan khabar, terdapat tiga elemen fonetik dan fonologi. Yang pertama, KH. KH merupakan konsonan pinjaman. Seterusnya, ia juga merupakan konsonan rangkap. Dan perkataan khabar juga merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Seterusnya, perkataan menerimanya itu hendaklah sabar. Perkataan menerimanya dan sabar itu telah saya warnakan, di mana menerimanya itu saya telah mengenal pasti huruf NY merupakan konsonan rangkap. Seterusnya, perkataan sabar, saya juga telah mengenal pasti bahawa perkataan sabar itu merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Baiklah, seterusnya pula perkataan mendengar dan juga aduan. Sama juga seperti tadi, perkataan mendengar saya telah mengenal pasti ia merupakan konsonan rangkap, dan saya telah mengenal pasti perkataan aduan terdapat huruf U dan A yang merupakan vokal berganding. Dan perkataan aduan juga kita boleh sukukan dia kepada tiga suku kata, iaitu aduan. Baiklah, seterusnya perkataan membicarakannya. Sama juga saya telah mengenal pasti terdapat konsonan rangkap daripada perkataan ini. Dan jika bahagikan suku katanya, terdapat 6 suku kata. Bagi perkataan terdapat 6 suku kata bagi perkataan membicarakannya, iaitu membicarakannya. Seterusnya, perkataan cemburuan. Perkataan cemburuan juga telah saya kenal pasti boleh dibahagikan kepada 4 suku kata, iaitu cemburuan. Dan terdapat huruf UA di dalam perkataan cemburuan ini merupakan vokal berganding. Seterusnya, perkataan seterusnya saya telah mewarnakan perkataan dan juga yang dalam lirik Gurindam ini, di mana perkataan ini kita boleh bahagikannya kepada 4 suku kata, iaitu perkataan. Jadi, saya telah mengenal pasti terdapat vokal berganding dalam perkataan ini, iaitu AA. Seterusnya, perkataan yang. Yang ini terdiri daripada satu suku kata saja, iaitu YANG. Jadi, saya telah kenal pasti terdapat konsonan rangkap, iaitu NG.
Seterusnya, perkataan seterusnya iaitu orang dan mengikut, di mana perkataan orang ni kita boleh bahagikan suku katanya kepada dua, iaitu orang. Dan saya telah kenal pasti bahawa huruf NG di belakang merupakan konsonan rangkap. Seterusnya, mengikut pun sama. Kita boleh bahagikannya kepada 3 suku kata, iaitu mengikut. Dan NG itu merupakan konsonan rangkap juga. Seterusnya, kita tengok kepada lirik seterusnya, sama juga perkataan dan yang, di mana perkataan itu merupakan AA, saya telah kenal pasti AA merupakan vokal berganding, dan NG merupakan konsonan rangkap. Dan terakhir sekali, perkataan orang dan sekalian, di mana orang kita boleh bagikan kepada 2 suku kata, iaitu orang, dan saya telah kenal pasti huruf NG di belakang itu merupakan konsonan rangkap. Seterusnya, akhir sekali, perkataan sekalian. Perkataan sekalian ini boleh dibahagikan kepada 4 suku kata, iaitu sekalian. Jadi, saya juga telah mengenal pasti terdapat huruf I dan A di dalam perkataan sekalian ini merupakan vokal berganding. Itu sahaja elemen fonetik dan fonologi yang terdapat dalam gurindam saya. Sekian, terima kasih. Burung helang terbang tinggi, di celah awan putih berseri. Datang saya membawa diri, Azmira Natasha nama diberi. Di pagi yang indah mendendang seloka, mengenai kisah Pak Pandir yang lucu. Cerita menarik dan penuh suka, semoga semua terhibur selalu. Kita pergi kepada bahagian seloka. Seloka ini merujuk kepada puisi Melayu bebas yang tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah baris, sama ada mempunyai irama atau tidak. Ciri-ciri seloka ini mempunyai maksud mengejek, menyindir secara serius atau jenaka, ataupun mengkritik tingkah laku dan sifat negatif. Contoh bagi seloka adalah seloka Pak Kaduk dan seloka Emak Si Rendang. Seloka yang akan saya dendangkan adalah seloka Pak Pandir. Burung helang terbang tinggi, di celah awan putih berseri. Datang saya membawa diri, Azmira Natasha nama diberi. Di pagi yang indah mendendang seloka, mengenai kisah Pak Pandir yang lucu. Cerita menarik dan penuh suka, semoga semua terhibur dan rindu. Pandai-pandai, wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar geladak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk, oh nak gunting makan. Di hujung Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar geladak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai, wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan lirik lagu bagi seloka Pak Pandir. Baiklah, bahagian yang terakhir pula, kita akan pergi kepada integrasi fonetik dan fonologi dalam seloka Pak Pandir. Baiklah, kita pergi dahulu kepada rangkap pertama bagi seloka Pak Pandir, di mana rangkap pertama seloka Pak Pandir ini, keempat-empat baris tersebut mempunyai elemen fonetik dan fonologi. Kita pergi dahulu kepada baris pertama, iaitu pandai-pandai wahai Pak Pandir. Jadi, pada baris pertama ini terdapat 2 perkataan yang dikategorikan sebagai diftong, iaitu pandai dan wahai, di mana diftong ini terbentuk
daripada dua huruf vokal iaitu A, E, I, O, U yang duduk secara bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata ataupun satu sebutan bunyi. Seperti contoh pandai dan wahai. Kita pergi pula kepada baris kedua iaitu anak dipijak, dagang dijinjing, di mana pada baris ini terdapat dua perkataan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap iaitu dagang dan dijinjing, di mana konsonan rangkap ini adalah dua huruf konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi. Bagi perkataan dagang dan dijinjing, konsonan rangkap yang terdapat pada perkataan tersebut adalah NG. Kita pergi pula baris ketiga iaitu kucing dibunuh, tikus dibela, di mana pada baris ini terdapat konsonan rangkap pada perkataan kucing. Terusnya kita pergi kepada baris keempat iaitu harta habis badan tergadai, di mana pada baris keempat ini terdapat diftong pada perkataan tergadai. Baiklah, kita pergi pula kepada rangkap kedua, di mana rangkap kedua ini juga keempat-empat baris mempunyai elemen fonetik dan fonologi. Kita pergi dulu kepada baris pertama iaitu mendengar geladak dagang, di mana pada baris ini terdapat dua perkataan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap iaitu daripada perkataan mendengar dan dagang. Pada perkataan ini terdapat huruf NG. Kita pergi pula kepada baris kedua iaitu tak sedar bertelanjang, di mana pada baris kedua ini juga terdapat konsonan rangkap daripada perkataan bertelanjang, di mana perkataan bertelanjang ini mempunyai huruf NG. Kita pergi pula kepada baris ketiga iaitu mendengar guruh di langit. Pada baris ketiga ini juga mempunyai konsonan rangkap daripada dua patah perkataan iaitu mendengar dan langit, dan konsonan rangkap yang terdapat pada kedua-dua perkataan ini juga adalah NG. Seterusnya, bagi baris terakhir pada rangkap kedua ini iaitu air tempayan dicurahkan, di mana pada baris ini terdapat vokal berganding iaitu daripada perkataan air, di mana vokal berganding ini terjadi apabila dua huruf vokal yang duduk secara bersebelahan dalam satu perkataan tetapi disebut secara berasingan. Kita pergi pula kepada rangkap ketiga bagi seluruh kepak pandir, di mana rangkap ketiga ini juga keempat-empat baris tersebut mempunyai elemen fonetik dan fonologi. Kita pergi dahulu kepada baris pertama iaitu mulut kena suap pisang, di mana pada baris pertama ini terdapat dua kategori iaitu vokal berganding dan konsonan rangkap. Vokal berganding ini dapat dilihat pada perkataan suap, di mana huruf U dan A duduk bersebelahan, manakala konsonan rangkap pula dapat dilihat pada perkataan pisang iaitu terdapat huruf NG pada perkataan pisang. Pada baris kedua pula iaitu buntut kena cangkuk onak, di mana pada baris kedua ini terdapat konsonan rangkap daripada perkataan cangkuk. Pada baris ketiga pula iaitu gunting makan di hujung, terdapat dua perkataan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap iaitu gunting dan hujung, di mana kedua-dua perkataan ini mempunyai NG. Dan baris yang terakhir pada rangkap ketiga adalah pak pandir juga yang menanggung, di mana pada baris keempat ini juga mempunyai dua perkataan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana mempunyai huruf NG dalam perkataan tersebut. Pada rangkap keempat bagi seluruh kepak pandir ini hanya 3 baris sahaja yang mempunyai elemen fonetik dan fonologi. Bagi baris pertama iaitu apa didengar geladak dagang, jadi pada baris pertama ini terdapat dua perkataan yang dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana mempunyai huruf NG dalam perkataan tersebut iaitu didengar dan dagang. Tetapi pada baris kedua tidak ada elemen fonetik dan fonologi. Pada baris ketiga pula iaitu orang berbunga, dia berbunga, pada baris ketiga ini terdapat dua kategori iaitu konsonan rangkap dan vokal berganding, di mana konsonan rangkap kita dapat lihat pada perkataan orang dan berbunga
kerana mempunyai huruf NG pada perkataan tersebut, dan vokal berganding pula kita dapat lihat pada perkataan dia kerana huruf I dan huruf A iaitu huruf vokal duduk secara bersebelahan dan disebut secara berasingan. Bagi baris keempat pula iaitu orang berbuah tapi dia haram, di mana pada bahagian ini terdapat 3 kategori iaitu konsonan rangkap, vokal berganding dan juga kata pinjaman. Jadi kita dapat lihat konsonan rangkap pada perkataan orang kerana mempunyai huruf NG pada perkataan tersebut. Kita juga dapat lihat vokal berganding pada 2 patah perkataan iaitu berbuah dan dia, di mana pada perkataan tersebut mempunyai huruf vokal yang duduk secara bersebelahan tetapi disebut secara berasingan. Dapat juga kata pinjaman iaitu daripada perkataan haram iaitu dipinjam daripada bahasa Arab. Pergi kepada rangkap terakhir iaitu rangkap kelima, di mana rangkap kelima ini hanya 3 baris sahaja yang mempunyai elemen fonetik dan fonologi. Pada baris pertama iaitu kilat memancar hujan lalu, tiada elemen fonetik dan fonologi yang dijumpai. Pada baris kedua pula iaitu awak juga kecundangan, terdapat konsonan rangkap pada baris ini daripada perkataan kecundangan, di mana terdapat huruf konsonan NG pada perkataan kecundangan. Pada baris ketiga pula terdapat 2 perkataan yang dikategorikan sebagai diftong iaitu pandai dan wahai. Dan akhir sekali awak juga yang menanggung, di mana pada baris terakhir ini terdapat 2 perkataan yang boleh dikategorikan sebagai konsonan rangkap kerana mempunyai huruf konsonan NG pada kedua-dua patah perkataan tersebut iaitu perkataan yang dan perkataan menanggung. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.